Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I have to whisper sebab anak tidur lagi. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Semalam dah buat nota banyak, so macam berasa rugi sangat kalau tak share. First of all, thank you so much for watching yesterday. It was a beautiful sharing session. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat deliver points sebanyak yang kita harapkan, tapi alhamdulillah, hikmah yang paling indah adalah many of the kids yang asalnya datang untuk marah-marah, lepas tu end up macam, oh now I get it. Kadang-kadang mungkin bahasa Kak Fini Sanskrit sangat. tak up to date dengan jargon dekat WeChat whatever not. So InsyaAllah akak cubalah. Okay, setakat mana yang akak mampu, akak cubalah nak sampaikan. So InsyaAllah kalau korang faham apa akak cakap, korang boleh simplifykan dalam bahasa korang untuk sampaikan kepada anak-anak bayi korang, dan it will be awesome InsyaAllah. Okay, mind your words anak-anak. Jangan mengata-ngata, jangan bergaduh-gaduh dekat sini. I do not like it. I'm a big girl, I can take care of myself. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul tak? Okay, so apa untungnya kalau macam kita nak bergaduh-gaduh dengan orang ke, kita nak marah-marah ke. Kan akak pesan kat korang, Rasulullah SAW pesan kat kita, kalau marah diam, kalau tak tahu nak cakap apa diam. Betul tak? Okay, so alright, suara clear hopefully. Kena cakap bisik-bisik. Okay, so insyaAllah akak sediakan point based on the questions, the FAQs yang akak dapat daripada komen, daripada ask. Alright, so kalau akak tak cover lagi apa yang korang tanya tu, then please tell me insyaAllah. So first of all, the dalil yang orang cakap mana dalil tu, okay, ada banyak sangat, tapi akan nak sharekan dua ni je. Sebab orang kata untuk permulaan ni, okay, sebab dia punya susunan dia sama, macam bukan nak kata sama, macam kiranya kita gunakan template, that's the word. Okay, template, gunakan template yang nampak sama. So macam nanti perempuan rasa okay, tak adalah macam habis lelaki, ataupun bila kita cakap lelaki tak adalah cakap habis perempuan. So sama-sama ni. So kita gunakan dua ayat ni. Yang pertama, alhamdulillah, sorry minum kopi tadi. Okay, okay, untuk orang lelaki, surah An-Nur. Okay, ada pen kertas tak ni? Ada pen kertas? Okay, surah An-Nur. Okay, ini pesanan kepada lelaki-lelaki. Katakan kepada orang lelaki-lelaki yang beriman. Beriman lah, macam kalau kau rasa kau memang seorang mukmin, seorang muslim, dan ini untuk kau lah. Kalau kau, jangan pula macam habis kalau muslim kita cakap pasal orang beriman. Okay, alright, clear. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Okey, so kita bahagikan kepada 3 parts. Yang pertama, katakan kepada lelaki beriman. So kalau awak rasa awak beriman, this is for you. If you feel like saya bukan beriman ni maksudnya, okey, antara makna iman adalah kau dengar, kau terus telan tanpa perlu kau petikai pun, sebab kau tahu ini daripada Allah. Beriman. Kalaulah Allah kata Allah kata Jibril ada sayap sebesar, berapa perjalanan, aku tak ingat secara detail. So kalau kita walaupun tak pernah tengok Jibril, sebab Allah kata begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar macam tu, kita macam okey, terus beriman, aku tak akan petikai. Contoh, faham tak? Kalau kita macam, tapi kenapa kena sembahyang? So maksudnya iman kita tak kuat lagi. So nak masuk dalam kategori ni tak? So nak masuk dalam kategori ni, kita kena pastikan kita betul-betul beriman. Muslim is here. Muslim ni setakat buat apa yang rukun Islam, tapi mukmin ni dia naik atas lagi. Faham tak? Sebab kalaulah kata nak cakap pasal saya dah semayang, saya puasa, kau dah buat benda-benda semua, tapi keimanan tu tak kuat lagi. Maksudnya iman ni kau tak nampak depan mata pun, tapi kau tahu benda tu kena betul. Benda tu kenapa betul? Sebab Rasulullah cakap, aku takkan petikai. Sebab Allah kata, aku takkan petikai. Faham tak? Okay, so first part, katakan kepada orang-orang beriman. Ini untuk anda. Kalau akak cakap laju sorry. Katakan minum kopi dia.
Okay, so katalah awak tahu awak orang beriman, this is for you. So second part, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menjaga pandangan tidak semestinya hanya bila nampak perempuan tunduk, ataupun nampak macam tengah tengok movie tiba-tiba dekat Netflix, oh astagfirullah, macam tu. Sebab macam menjaga, macam kat sini kan menjaga pandangan bukan semata-mata bercakap pasal engkau depan orang. Sebab yang ni, the third part adalah Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Maksudnya doesn't mean yang hanya bila kau dah nampak perempuan dan time tu kau buat, waktu tu je yang salah. Faham tak? Macam mana nak cakap ramai laki-laki nampak perempuan sekarang, lepas tu dia takkan terus macam wah horny, tak. Dia tenang, dia relax, balik rumah buat tak betul, jerking off, buat tak baik, rape anak saudara, na'udzubillah min zalik. Faham tak? So apa yang akan nak cakap adalah kepada laki-laki, ini adalah pesanan untuk awak, iaitu jaga pandangan. Sebab daripada pandangan terjagalah kemaluannya. Faham tak? Okay, so basic je, simple. Okay, next one. Ini untuk perempuan. Katakanlah kepada wanita yang beriman. Kalau tadi first part pada lelaki beriman, yang kedua yang ini untuk perempuan ni, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka, ini daripada surah yang sama, surah An-Nur, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Sama tapi ada tambahan. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, bawah tu janganlah nampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, putera-putera. Ini semua is very detailed. Faham tak? Very detail. Siapa je orang perempuan boleh tunjukkan dirinya. Faham tak? Okay. Lepas tu pergi ke third part, janganlah mereka menghentak-hentak kaki akan diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Menghentak-hentak kaki ni maksudnya pakai gelang kaki. Zaman dulu ni orang perempuan pakai gelang kaki ada loceng, so dia nak macam lelaki pandang kat dia, dia lalu dia hentak kecing. Boleh curi yang itu. Okay, boleh kanggena cik. Yang itu tak boleh. Okay, faham tak? Alright, so itu secara literalnya lah. Tapi maksudnya kita ni jangan nak take all those attention untuk bagi orang macam wow. Kalau dulu mungkin gelang kaki ada berloceng, zaman ni siapa je pakai gelang kaki berloceng, betul tak? Tapi apa contoh lain yang kita gunakan untuk tarik perhatian? Kita mungkin ambil gambar posing-posing, comel-comel, filter-filter. Mungkin kita macam biasanya kalau kita borak macam biasa, boleh je, ya mak, boleh je saya makan, contoh. Tapi bila depan kawan-kawan, ya mak, apalah mak ni nakal sangat, menci. Faham tak? Itu pun menarik juga. Faham tak? So wallahu a'lam bisawab. Okay, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini untuk orang perempuan. Okay, so kat situ clear insya-Allah. Alright, apa lagi? Semalam waktu tengah berbual dengan Caprice, dia ada cakap macam dia tak suka, bukanlah tak suka, macam dia tak berkenan. Ya, tak suka is just too extreme. Tak berkenan bila orang suka nak relate perkataan, macam orang suka relate semua benda dengan ujian. Kalau situ semua orang boleh cakap ujian lah, senang je nak settle. Okay, ayat Al-Quran yang semalam akak tak mampu nak share adalah, akak sempat nak cakap je tapi akak tak dapat nak baca. Sorry, ada yang tanya ni, very good question, cincin macam mana? Ingat tak tadi pada awal-awal ayat tadi dia kata kecuali yang biasa nampak padanya. Apa yang biasa nampak? Yang ini, cincin tak ada masalah. Okay, faham Alright, so coming back kepada ujian tadi. Okay, kita orang Islam, kita tak boleh nak cakap macam, kita taklah nak bitter dengan ujian. Tak boleh, salah tu. Sebab Allah dah cakap dalam surah Al-Ankabut tadi. Surah apa Afin share tadi? An-Nur ayat 30 dan 31. Sekarang ni surah Al-Ankabut ayat kedua. Okay, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja? Maksudnya kau bayangkan ini Allah tanya kita, kau rasa
kau boleh ke nak declare kau beriman kalau kau tak kena test? Faham tak? Akak mudahkan. Macam ni. Sorry untuk siapa yang baru datang. Kak Fin ni punya explanation lambat. Korang tak boleh minta Kak Fin yes or no. Tak boleh macam tu. Macam I'm a mother and I'm a teacher. Sebab Kak Fin sebelum bagi jawapan, Kak Fin akan bagi beat around the bush dulu. Bukan nak manipulate whatever, because daripada contoh lebih clear, insyaAllah. Okay, so dia macam ni, yang pasal ayat Al-Ankabut ayat kedua ni, dia macam ni. Kalaulah Kak Fin tiba-tiba pada satu hari Kak Fin cakap, okay, tolong panggil saya Dr. Fin, boleh tak? Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Sebab akak tak ada pergi medical school kalau nak jadi doktor medical lah. Okay? Ataupun akak tak ada PhD. So macam mana akak boleh declare diri akak doktor? Faham tak? So sama juga bila akak cakap saya nak claim saya ni orang beriman. Saya beriman. So Allah cakap, apakah kau boleh nak declare kau beriman kalau aku tak bagi exam supaya kau lulus exam ni? Bila kau lulus, barulah kau boleh cakap engkau beriman. Faham tak? Because many of us, kalau akak tanya korang sekarang, korang orang Islam tak? Ya saya Islam. Sembahyang penuh tak? Belum lagi lah, insyaAllah saya tengah pelan-pelan lah. Faham tak? Tak boleh macam tu. Faham tak? So you have to you have to understand that before you want to claim yourself sebagai orang beriman, Allah akan tolong kita dapatkan title beriman tu dengan cara bagikan kita ujian. Faham tak? Okay, sambungan kepada Al-Ankabut adalah akak tak sempat nak save, tapi sambungan kepada ayat 2 tu, Allah kata macam semua orang kena test, tapi yang membezakan siapa tim aku adalah orang yang menang dengan test tu. Faham tak? Kita tak boleh nak expect kena test lepas tu bitter. Sebab Allah cakap, kalau kau kena test lepas tu kau bitter, kau bukan tim aku lah. Kita kata sekarang suka cakap macam tim kan, macam tu. So Allah kata, kalau kau kena test lepas tu kau sabar, kau terima, kau tim aku, you are with me. Kalau kau kena ujian lepas tu kau bengkak, kau marah-marah, kau bitter, then you're not among yang aku kasih ni, yang tim aku ni. Faham tak? So tu sebabnya apabila kita ditimpa ujian, jangan sekali-kali kita cakap macam Tuhan ni tak adil lah. That's why I'm angry. Kalau kadang-kadang yang korang tulis dekat selepas tu cakap Tuhan ni tak adil lah Kak Fin, akak terus marah. Sebab apa? Sebab akak takut keluar daripada mulut korang benda-benda yang akan buat Allah marah. Faham tak? Okay, sama juga macam semalam, you know, some of you macam cakap terciduk lah tu, terciduk. Dia bukan terciduk. The reason why I cried yesterday, lillahi ta'ala, Allah sebagai saksi, lillahi ta'ala, the reason why I cried yesterday, not because I feel like I really want to win sampai aku kena marah, nangis macam tu. Tak. I cried because I can't see people drowning. You know, when somebody's drowning in front of me and I try to balik the pelampung, and the one drowning saying that I don't need the pelampung, so it's really hard when I want you to live, and you sambil nak mati ni macam I want to live, and the pelampung is there but you tak nak capai. So anyways, okay, next question. Apa lagi soalan yang antara FAQ kita borak pasal FAQ je dulu ya. Okay, ada yang tanya. So yang tanya pasal isteri tu. Okay. Ini dah baca. So ingat dua surah akak baru share tadi, dua surah. Yang pertama surah An-Nur, yang kedua adalah Al-Ankabut, betul tak? Okay, so apa yang kita nampak? Nombor satu, lelaki kena jaga mata dia, jaga kemaluan dia. Maksudnya orang lelaki sangat
sangat mudah terangsang dengan apa yang dia nampak. Orang perempuan, dia nampak apa pun dia boleh tahan lagi. Dia macam paling-paling macam wow handsomenya, oh meletup ovari ke, paling jauh itu je lah. Akan tetapi beza orang perempuan, tolonglah akui kalau tak payah tulis kat sini, please no bad mouthing. Kita bukan macam ni. Kat mana poinnya kalau akak ajak korang buat kebaikan, lepas tu dekat komen korang tulis benda-benda tak baik? Okay, no. Alright, so apa aku cakap tadi? Okay, orang lelaki-lelaki sekadar memandang dia boleh rasa wow. Faham tak? Orang perempuan dia pandang, dia boleh imajinasi saya saja gitu saja. Tapi apabila orang perempuan memang suka pada sesuatu itu, lepas tu orang yang dia suka crush baru cakap hi je dah meletup mulut tu. Faham tak? Dah meletup ovari dia. Belum lagi kalau crush tu terlanggar tangan tengah jalan je, konon-konon nak pergi McDonald ni, pegang ni kan, okay, tengah pegang ni, oh, lepas tu macam terlanggar, you nak makan tak? Terlanggar tangan dia, zap, meletup dia. Faham tak? So orang lelaki dengan pandangan, orang perempuan dengan sentuhan. Itu sebabnya orang lelaki macam mana orang perempuan okay, itu Kak Fin akan cakap pasal ni lah, pasal tu kejap lagi. Okay, so nombor 1, lelaki kena jaga mata dan kemaluan, perempuan kena jaga aurat. Sebab apa perempuan jaga aurat? Sebab lelaki kekalahan dia mata. So macam mana nak jaga mata dia? Selubung. So bila dia tak nampak, dia tak boleh fikir. Faham tak? Alright, to say that habis kalau macam tu ada je orang kena rogol walaupun dia pakai tudung. Yes, semalam Kak Fin bagi contoh pasal 2 orang ni. Okay, saya seorang perogol. Tak contoh. Okay, saya seorang perogol, nama saya Abu. Okay, saya tengok dekat si Milah, geram gila badan dia. Okay, wow, Milah round. Tapi Milah ni perempuan mahal. Jenis kalau kita macam Milah, lepas tu Milah ada abang kat tepi pegang pedang, kau pok-pok apa tadi? Macam tu. Jadi Abu takkan berani nak approach Milah sebab Milah ni dia ada safeguard dia. Faham tak? Dia ada abang dia, dia ada bapak dia ke mana-mana sentiasa. Ataupun macam dia macam hai Milah, lepas tu Milah astaghfirullahalazim. Faham tak? Dia terus macam Allah. So dia dah geram dengan Milah. Apa dia boleh buat? Siapa yang available, dia renyak sahaja. Faham tak? Mungkin yang ada depan dia budak-budak kecil, sebab budak kecil ni senang. So dia tak macam membayangkan Milah pada budak kecil tu. Ataupun dia memang suka budak kecil. Sebab apa? Dah biasa tengok porno macam perempuan-perempuan yang dia ada tua-tua umur 20-23 semua dah macam makcik-makcik. So dia suka budak kecil yang masih bersih lagi. Na'udzubillah min zalik. Korang faham tak maksud akak? So lelaki kena jaga mata, nak jaga kemaluan. Tapi kalau benda Allah ni masih bersepah, macam mana lelaki nak jaga diri? Adakah akak cakap padan muka orang perempuan sebab kau tak jaga diri, sebab itulah dia rogol? Tak. Yang laki-laki pun, kalau kau dah nampak, kalau orang jual murah sekalipun, kau kena takut dengan Allah. Contoh, di waktu bulan puasa, kita tak boleh makan. Tapi waktu bulan puasa pukul 5 mak dah masak. Lepas tu mak cakap, mak nak pergi param sekejap pasal Ramadan. Tengokkan nasi ayam ni pukul 5 dia tengok. Dia tahu tak ada orang, tapi dia tak makan sebab dia tahu Kang makan ni batal. Macam mana kau boleh tahan dalam tu? Sebab kau cakap kalau makan ni batal. Sama juga kalau kau nampak perempuan macam mana telanjang pun dia, kau kena cakap ya Allah tolong aku, jaga pandangan aku ya Allah, jaga ya Allah, tolong ya Allah. Faham tak? Lebih baiklah aku ni duduk main Dota daripada aku layan ni. Tapi tak boleh juga, Dota seksi juga. Kau fikirlah macam mana pun. Na'udzubillah min zalik. Okay, alright. So lelaki semua sama, tak boleh cakap macam tu. Ada lelaki yang hebat, dia macam astaghfirullahalazim, tapi keinginan tu normal. Faham tak? Okay, so untuk, kan akak cakap kau perempuan, maksudnya perempuan secara general adalah punca kejatuhan laki-laki. Kejatuhan laki-laki maksudnya orang laki-laki ni kat mana jatuh yang paling jatuh?
Tahu tak, waktu dalam kelas tadabbur surah Al-Muluk, Rasulullah Ustaz Syahri Abdul Rahman share there's this conversation antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Masa tengah tazkirah sama-sama borak-borak ni, tiba-tiba dengar bunyi pok. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dengar tak bunyi tu? Ada yang sahabat cakap, ada dengar. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, itu ahli neraka yang baru sampai. Macam mana? Okay, nanti korang kena layan daurah tu bagi korang clear. Tapi apa yang nak cakap adalah jauhnya jatuh tu, lubang ni. Okay, macam mana nak cakap? Okay, ni lubang adik punya hairband. Okay, lubang, korang jatuh kat sini, pep. Okay, nak daripada sini nak sampai 2 saat je, pap, betul lah. Akan tetapi neraka ni waktu dibaling, dihumban ni, jauhnya daripada atas sampai ke dasar 75 tahun. Nampak tak jauhnya? Nampak kan? So orang perempuan, puncanya orang ramai laki-laki jatuh. Semalam ada satu part yang macam kepris tanya isu laki perempuan ni. Dia kenapa nak cakap perempuan punca kejatuhan laki-laki? Kenapa macam lelaki kena bertanggungjawab pada diri sendiri and everything kan? Okay, let me tell you this. Katalah orang perempuan, kalau ada suami kaki arak, tak nak semayang ke apa, kalau dia tak tegur ke, kalau dia cakap sekali laki tak ikut, lepas tu dia sabar ke, dia dah settle, dia tak masuk neraka. Seorang lelaki apabila dia cakap dengan bini dia yang pakailah tudung, sibuklah bang, saya tahulah saya nak berubah bila saya nak berubah. Lepas tu lelaki, okay yang bila nak berubah ya, dayus, dia ke neraka. Faham tak? So kalau orang perempuan buat salah, dia ke neraka. Kalau orang lelaki, dia patut masuk syurga pun, tapi orang bawah-bawah dia, anak-anak perempuan dia, adik-beradik perempuan dia, membuatkan dia jatuh ke neraka. Faham tak? Aku tak tahu lah macam explain. Clear tak? Clear Okay. Jadi lelaki nak jaga mata dia, so kita tolong dia dengan jaga diri kita. Faham tak? Alright. Apabila kita cakap, contoh akak perempuan, suka hati saya lah nak pakai apa. Salah saya ke kalau dia tidak nak jaga pandangan? Dia tak jaga pandangan, dia kena dengan Allah. Tapi kita tutup aurat ni wajib. Jadi kau nak buat yang berdosa, tapi kau expect, macam nak cakap, faham? Okay, Alhamdulillah, faham. Okay, Alhamdulillah. Okay. Alright, so next question. Ada yang tanya dia tak faham pasal sperma tu. Ini daripada video mahkota pengantin daripada Ustaz Khalid Basalamah. Kalau korang perasan, Kak Fin banyak refer kepada Ustaz Khalid Basalamah. Akak pernah jumpa beliau depan-depan. Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Basalamah. Akak suka kelas-kelas dia orang. It's very Quran sunnah, senang kan, macam sebab tidaklah nanti orang kata Kak Fin memandai je. Cakap ini based on dalil, backed up and everything. Okay. Alright. So Ustaz Khalid Basalamah cakap sperm antara komposisi dia adalah elemen api. Of course bukanlah api yang macam korang boleh tengok macam api mancing, nampak api macam tu. Tak boleh macam tu. Dia macam kalau kita cakap macam anak nombor 2 elemen api, kau faham pula elemen tu. Faham tak? Saya ni elemen tanah, saya ni elemen air. Adakah kau memang muka kau tanah je, ataupun adakah kau berair-air je? Tidak juga, betul kan? So sperma antara komposisi dia adalah elemen api. Dan api ni maksudnya, saya nak cakap orang lelaki, akak minta maaf, kita cakap akak share ni based on ilmu. Kita bukannya nak ni ke. Okay. Words on the street. Okay, ayat-ayat orang biasa-biasalah. Di kalangan kita ni, kita cakap macam orang lelaki selagi ayat, akak minta maaf kena guna ayat ni, air dah masuk kepala. Pernah dengar tak term tu, air dah masuk kepala? Maksudnya, segan nak cakap apa tu topik macam ni. Okay, air dah masuk kepala ni maksudnya apabila tak settle,
dia akan masuk kepada emosi. Sebab apa? Sperma tu adalah api. Selagi ia tidak ditumpahkan, api tu akan naik. Faham tak? Alright. Sekejap. Sebelum tu, orang lelaki dengan orang perempuan tak sama. Memang tak sama. Biologically memang tak sama. Kan Kak Fin cakap tadi, orang perempuan perlu sentuhan. Dapat sentuhan macam barulah. Orang lelaki pandang je dia dah faham tak? Perempuan perlu trigger to be able to have sex. Itu sebabnya kalau dia memang tak nak, no means no. Kalau dia macam keluar dengan macam, katalah engkau keluar dengan kawan kau, nama kau Linda, kawan kau nama Farid. Lepas tu kau niat dia ni kawan ni sebab Farid ni friend zone. Farid ni pula dah bertahun-tahun duk jaga hati si Linda sebab dia memang suka. Tapi si Linda ni bodoh, apa pasal tak nampak aku ni, aku memang betul-betul nak kat kau. Jadi dia asyik kena friend zone. So dia bengkak. Farid ni dah lama dah geram. Alhamdulillah ada yang faham. Alhamdulillah. So untuk lelaki cukup dengan pejam mata dia dah boleh bayangkan macam-macam dan boleh turn on. Kadang-kadang tak perlu pejam mata pun, tengah mata buka ni boleh turn on. Kau bayangkanlah, orang perempuan tidak macam tu. Faham tak? Alright. So Umar radhiyallahu anhu pernah tanya kepada anaknya Hafsah. Hafsah ni siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ni dia adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So soalan ni ditanya kepada Hafsah radhiyallahu anha selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia cerita dia macam ni, there's this one woman, suami dia pergi berperang, pergi ke medan perjuangan. So and she is a poet. So after 4 months dia pun macam zaman dulu kan suka macam berpuisi, macam kiranya poetry slamming ke aku tak tahulah. So dia ada buat satu syair, dia kata macam, nasib baiklah aku ni ada agama, kalau tidak memang dah bergoncang katil tu. Maksudnya dia dah berzina, ada skandal sebab dia dah macam jadi Umar pun cakap, apa aku cakap tadi? Tak ada Umar. Sebab waktu tu Umar, Rasulullah SAW dah tak ada, so dah jadi leader. So apa aku cakap tadi? Apa yang kau kata tadi? Betul? Tak ada. So dia pun terpaksa cakap juga. So Umar radhiyallahu anhu pergi kepada Hafsah, anak dia, tanya, Hafsah, orang perempuan berapa lama paling lama dia boleh tahan tanpa sexual intercourse? So Hafsah radhiyallahu anha cakap 4 bulan. Ini adalah normal. Tak semestinya, ada ramai je. Bila akak cakap macam ni, macam lelaki dia perlu melampias segala bagai, perempuan ni kena ada 4 bulan, whatever, what not. So ini adalah ground rule. Tapi memang ada exception di luar sana. Sebagai contoh, siapa ingat Edika Yusof kan, dia ada isteri yang terlantar selama berbelas tahun. Tapi subhanallah, dia tak ada pun cari perempuan lain. Betul tak? What I'm trying to say adalah there are exceptions out there. Faham tak? So selepas tanya kepada Hafsah, lepas tu Umar dengar 4 bulan. So dia terus buat surat panggil suami perempuan tadi, suruh balik. Takut perempuan ni nanti berzina dengan orang. Na'udzubillah min zalik. Faham tak? Alright. So kalau orang lelaki-lelaki yang normal, kita cakap bertahanlah 4 bulan. Ada setengah lelaki macam, itu bukan saja air naik kepala, itu macam air siap dah terjun ke mana-mana dah. Macam tu, faham tak? So 4 bulan is hard for a man, faham tak? Tapi memang ada je lelaki yang mampu kan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni. Sebab apa Rasulullah bagi tahu ni? Sebab Rasulullah cakap on ground rules. Basically macam mana kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, tengah buat kerja kat atas atap pun, dipanggil suami untuk bersama turun. Faham tak? Bukan pasal macam engkau sex slave. Na'udzubillah, tidak. Islam bukan menghina orang perempuan. Islam bukan menjadikan perempuan ni sex symbol. Tidak. Lillahi ta'ala. Jangan salah faham. Sebab kalau korang setakat faham yang itu, korang tak dengar apa yang lain-lain, dan kita tak boleh nak pick mana kita suka saja. Faham tak? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu sebab katalah laki dia tengah berkeinginan, lepas tu bini cakap, nantilah bang, penatlah bau susukan anak bang, nantilah dulu saya bawa lepas masak bang, nantilah. Abang tu dah pening kepala tu, air dia masuk kepala. Faham tak?
So itulah dia akan mula pergi ke porno, ataupun pergi cari skandal, ataupun pergi ke anak dia sendiri sementara bini tengah tidur, dia dah geram sangat, anak dia lenjan ni, na'udzubillah min zalik, so untuk mencegah, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, okey, orang perempuan, apa engkau dengan suami kau ada ni halal, engkau dengan suami kau ni halal, so settle lah. Okey, kalau suami kau berkehendak, settle lah, supaya laki kau tak buat onar kat tempat lain. Faham tak? Kalau kau rasa tapi aku ni macam kalau seminggu paling maksimum sekali aku larat lah, kalau nak tiap-tiap hari aku penat, contoh itu, galakkan suami kahwin baru. Adakah perkahwinan hanya untuk seksual? Tidak, tapi fitrah. Faham tak? Okay, so now that you understand macam isteri nak tolong suami, korang faham tak suami korang ini boleh masuk ke neraka pasal kita? Faham tak? So do you love your husband? If you love your husband and you tak nak suami kita buat merepek kat luar, so kita tolong dia. Maksudnya kalau dia isu dia ada sexual desire yang sangat kuat, kita cuba. Kalau dia macam kalau kita pun tak cukup ataupun dia nak lagi, dan kalau kita rasa macam ini tak boleh masuk aku dengan lelaki perangai macam ni, kita boleh je leave the relationship. Astaghfirullahalazim. Faham tak? So the next hadith yang akan nak share kat korang adalah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the best of you, yang terbaik antara engkau semua adalah those who are best to their wives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, yang terbaik antara korang semua adalah yang paling baik dengan isteri-isterinya, dan aku memang jaga isteri aku yang terbaik. Faham tak? Maksudnya jadilah macam aku, apa aku buat ni. Faham tak? So terbaik kepada isterinya ada banyak. Sebagai contoh, kalau katalah suami tu berkehendak sangat, dia macam aku air dah dekat hidung ni, air dekat hidung ni. Lepas tu dia tengok bini dia, tapi bini aku kanser, dia tengah sakit, baru settle kemo pagi tadi. Kalau aku nak bagi dia hari ni, jahatnya aku. So kita pun macam tak apalah, aku boleh macam setakat isu air masuk kepala ni aku boleh sabarkan, tak apa, yang penting aku hormatkan dia sebab aku kesian. The best of you are those who are best to their wives. Faham tak? Kita tak boleh macam katalah ambil satu hadis, lepas tu fokus kat situ je tanpa memahami semua aspek. Tak boleh. Bila kita nak macam tu, itu yang jadi confusion dengan banyak sangat benda. Kenapa? Kahwin ni memang hanya untuk seks saja? Tidak. Lepas tu cakap habis kalau macam suami kita asyik nak main setiap hari, wajib ke nak ikut? Faham tak? Kalau ikut tuntutan syar'i, ya, isteri yang menolak suaminya sampai suami tu jadi potong ke, dan suami tu bersedih ke, tersinggung, malaikat akan marah kat dia. Bidadari dekat atas akan cakap, dia ni bodoh lah, tak sabar nanti nak tunggu suami I datang. Bidadari ramai dah standby untuk suami kita. Faham tak? Alright. So yang pasal hadis best of you are those who are best to their wife tu Sunan Al-Tirmidzi 1162. Okay. Alright, next one. Yang pasal yang kena marah tu, if a man calls his wife to his bed, kalau seorang lelaki panggil isterinya untuk bersama, and she refuses to come, lepas tu cakap tak nak lah, penat lah, apa benda, the angel curse her, malaikat-malaikat akan menyumpahnya sehingga pagi datang. Faham tak? Ini daripada Al-Bukhari 3065. Al-Bukhari 3065. Okey. Tapi kalaulah laki cakap, abang nak sekarang, aku tak peduli. Lepas tu bini cakap, bang saya period, tak peduli, aku suami kau, aku boleh bagi kerja kau kalau aku tak boleh. Dia boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya isteri bukan tengah period. Kau tak boleh nak lanyak bini kau time bini kau period. Boleh buat apa juga, tapi tidak boleh ada penetration antara penetration of the penis into the wife's vagina. Tak boleh. Sebab itu menstruation. Kalau tengah nifas, isteri tu sakit, tak boleh. Okey. Dan kalau isteri tu tengah puasa wajib maksudnya bulan Ramadan ataupun tengah ganti puasa wajib. Faham tak? Tapi kalau isteri tengah puasa sunat, itu sebabnya isteri nak puasa sunat pun minta izin suami. Sebab kita tak tahu, cakap sebagai contoh, bang hari ni saya nak puasa sunat lepas tu laki dia macam, alamak, tapi hari ni aku dah horny sikit lah. Faham tak? So kalau suami cakap, alamak, yang abang ni abang nak kita ni
akan pisah, kita PJJ, abang dah nak balik malam ni, so abang ingat macam hari ni siang ni kita nak bersama lah. Jadi isteri macam tak apa bang, saya tak puasa sebab puasa sunat, faham tak? Alright, so menstruation, nifas tak boleh lepas tu observing puasa wajib tak boleh mendatangi isteri lepas tu yang tak boleh didubur. Macam mana sekalipun itu bini kau dan isteri, kalau suami kau minta didubur, dipunggung melalui buntut, tidak boleh. Haram. Haram is haram. Suami kalau cakap kau bini aku, kau kena ikut cakap aku. Ketaatan seorang isteri kepada suami tertakluk hanya pada sesuatu yang syar'i. Kalaulah sesuatu itu tidak syar'i, kau tak boleh nak ikut. Faham tak? Sebagai contoh, kalaulah suami akak kata okey, aku nak engkau buka tudung. Suami cakap pada kita, Allah suruh kita pakai tudung, suami kata tak payah pakai tudung, so jangan ikut cakap suami. Na'udzubillah min zalik. Okay, alright, so apa lagi untuk jaga diri dah, untuk perempuan dah. Okay, akan nak share lagi satu nak share lagi satu yang pasal untuk orang perempuan. Okey, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab Ahzab ayat 59. Ditulis. Okey, hai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tutup. Okey, tutup. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Dikenal macam mana? Macam kata kita tak nak dikenali pakai niqab. Ya, bukan untuk dikenal wajah setiap bentuk, bukan. Untuk dikenali sebagai ini orang Islam. Kalau kita pergi ke kalau korang pergi ke luar negara, akak tak tahulah korang, akak kalau travel overseas, bila akak nak dekat negara-negara bukan yang commonly Muslim, bila akak nampak orang pakai tudung, akak terus happy. Nampak ni ada orang Islam. Terus tanya, Assalamualaikum, tahu tak kat mana makanan halal? Orang kita kan biasa macam tu. Alright, so kita ni orang perempuan tadi, hendaklah mereka melurutkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ini orang Islam, jangan usik. Satu masa dulu ketika Islam sangat-sangat besar dan megah, orang takut nak cik pasal dengan perempuan Islam. Sangat takut sebab lelaki-lelakinya menjaga perempuan sebagaimana satu masa dulu kejap, batuk pedas. Satu masa dulu, orang perempuan dibela laki-laki dengan macho. Orang perempuan rasa selamat sangat dengan Muslim yang menjaganya, sebab orang laki-laki Islam melihat semua perempuan sebagai adik perempuannya, anak-anak perempuannya atau ibunya. Satu masa dulu, seorang perempuan mahal sangat. Okey. Satu masa dulu, apabila perempuan Muslim nak lalu, nak cross, orang nampak perempuan tunduk, respect. Kita bayangkan macam ni lah. Kalau sekarang ni akak seorang bayangkan kalau akak Queen Elizabeth. Bayangkan akak Queen Elizabeth. Adakah akak boleh jalan-jalan pergi Giant? Tak boleh kan? Sebab mesti akan ada park guard kat kiri kanan. Dan kalau lah macam akak pergi akak Queen Elizabeth, lepas tu akak nak jalan-jalan pergi Giant, lepas tu ada peminat Queen Elizabeth, lepas tu terus nak pegang aku, kena bantai tak orang tu? Confirm. You do not touch the Queen. Cannot. Faham tak? Tapi itu Queen Elizabeth. Islam memanggil
perempuan-perempuannya queen. Kita semua queen. Kita semua mahal sangat. Dalam Islam kita mahal. Sorry Allah. Yang komen-komen kalau tak suka, tidak perlu pun ada dekat sini. Tak nak macam ni, tak nak macam ni. Macam Kak Fin bukan orang yang berminat macam, wah, seronok lah, mesti aku korang. Tak minat. Tak minat sebab my intention adalah to save humanity. Tu je. Okay. Alright, next one. Biasakan cakap ni, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Macam tadi kita cakap, okay, adakah wajib untuk isteri untuk taat kepada suami? Sebagai contoh tadi kita cakap pasal isteri kena menyantuni suami. Akak tak tahu kenapa orang marah sangat bila akak cakap isteri be on standby. Because it is what apa yang Quran Sunnah ajarkan. You know, we have to be on standby sebab we can protect our children dari macam apabila ada banyak sangat macam nafsu-nafsu yang macam ni, lepas tu kalau tak ada tempat untuk dilampias dan habis lain-lain. So you are doing your part. This is my husband, at least I can protect my husband. Faham tak? So tapi akan ada hari yang macam saya betul-betul penat, tapi tak apa, saya kuatkan diri juga kerana Allah. Faham tak? Kita katalah macam, okay, suami saya macam ni, tak apalah, saya bersabar for the sake of Allah. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Pakai tutup. Kau ingat tak panas ke? Kau ingat tak panas di Malaysia ni nak pakai tutup-tutup segala bagai? But then again, when you do something for the sake of Allah, dia jadi macam, oi, boleh je sebenarnya. Subhanallah. Faham tak? Okay? Alright. So, ini dah baca. Okay. Jadi soalan seterusnya yang orang tanya, kenapa perempuan yang kena tutup aurat kalau lelaki yang tak reti jaga mata? Dua-dua kena jaga. Dia bukan seorang je. Dia bukan lelaki saja kena jaga, bukan perempuan saja kena jaga. Dia kena serentak. Faham tak? Apa yang akan nampak korang bergaduh-gaduh ni, dia macam gaduh anak-anak kita. Faham tak? Anak-anak kita yang macam, alah, Alung tu tak buat kerja sekolah pun, lepas tu Alung dah kena tuduh, alamak, habis Angah tu semalam dia tak pun basuh pinggan. Bergaduh. Faham tak? Sebenarnya kalau kau basuh pinggan, kalau kau buat kerja sekolah, kalau kau buat apa yang kau kena suruh, settle semuanya. Faham tak? You cannot point sana, point sini, point sana, point sini. And I really, lillahi ta'ala, boy, I have tak tertelan dalam kepala otak akak macam mana korang boleh fikir akak macam halalkan rapist. I don't. Kau gila ke? Lepas tu dia cakap, habis kenapa terlalu fokus pada perempuan? Because I'm a woman. So akak tahu perasaan orang perempuan suka dipandang. Akak tahu orang perempuan suka jadi tease. I was like that. Na'udzubillah min zalik. Suka je macam bagi harapan, lepas tu belah. Bagi harapan, berambus. Bagi harapan, potong. Semak dia. Akak tak boleh nak cakap pada angle laki-laki. Faham tak? Tapi akak boleh pesan kat kita, sebab perangai kita macam ni, so kita kena halang dengan cara macam ni. Faham tak? How can I talk from this perspective of a guy when I'm a woman? Faham tak? So bila kau fikir macam Kak Fin selalu fokus pada lelaki, Kak Fin biarkan rapist, apa function aku cakap pada orang yang memang kaki rogol orang? Adik-adik, kau kalau masa kena panggil kat sekolah pun, yang pergi macam kursus motivasi mingguan ke benda tu, camp rakas sebaya ke benda ke, adik-adik, anda ada korang yang macam memang budak nakal, kecap, betul tak? Kalau kau dah memang suka dosa tu, ambil Quran hempuk kat muka kau pun, kau takkan dengar. So akak garang kepada korang supaya benda belum jadi ni jaga. Faham tak? Dan akak tak faham macam mana orang yang mengatakan akak blame the victim. Kita explain lah macam mana sekalipun, apabila dalam kepala otak dia dah fikir kita blame the victim, cakap lah macam mana sekalipun, tak akan masuk je. Okay. So isu dua-dua kena jaga ni, akak nak bagi contoh.
kita sekarang ni tengah PKP. Okay, bayangkan kita tengah pergi satu Speedmart. Dalam Speedmart tu ada 100 orang. Besarnya Speedmart tu. Okay, dalam Speedmart tu ada 100 orang. Tiba-tiba Speedmart kena tutup. Bam. Assalamualaikum, semua sekarang ni kena kuarantin ya. 100 orang yang ada dalam ni kena kuarantin. So, nak cakap sebab salah seorang daripada 100 ni ada positif COVID-19. So, kalau korang yang datang tengah nak beli jajan ni, baru nak ambil Oreo, salah seorang daripada kita, so akan nak tanya korang, apa kau akan buat? Adakah kau akan jalan-jalan, hai apa khabar, sebarkan udara, ataupun pergi sentuh semua orang? Mesti kau akan fobia dan kau akan cari mask, kau akan tutup muka, kau akan duduk kat satu tempat, kau tak akan duduk terbuka sebab dalam 100 orang tu ada satu orang yang ada COVID-19 yang positif. Nampak tak? So, kita nampakkan ini daripada angle ni. Bayangkan di kalangan kita ada satu rapist. Dekat taman kita ada satu rapist. Di kalangan kawan-kawan kita ada satu rapist. If you know who the rapist is, senang. Kita boleh lari, jangan kawan kita. Tapi kita tak tahu. So macam mana caranya? Kita pakai mask tadi. Sebab kita tahu macam, faham tak? Sebab kita tahu, kalau kita tahu memang ini macam ni, okey. Kalau kita tahu siapa yang dalam 100 tu, yang seorang tu yang positif COVID-19, kita memang confirm akan pakai mask depan dia je sebab kita tahu dia seorang. Sama juga macam kalau kita tahu, Ahmad bin Labu ni dia perogol. So depan dia aku memang akan pakai bungkus kau-kau semua sebab aku takut kat dia. Sebab aku tahu dia. Tapi kita tak tahu siapa yang potential rapist ni. Faham tak? Kita tak tahu. Jadi Allah ajar kita untuk protect diri kita daripada benda kita tak tahu. Sebab Allah usyah kita ni. Allah tahu, aku tahu yang ni rapist, yang ni rapist, tapi orang keliling dia tak tahu dia rapist. So aku pesan dekat diorang ni, jaga diri sebab di kalangan kau ni ada rapist ni. Kalau kau tak jaga diri, kau kena. So macam mana kau boleh tak nak nampak Allah tengah jaga kau daripada kena rapist? Dan macam mana kau boleh fikir aku padankan muka orang yang kena rogol, sedangkan kerja aku ni untuk bagi tahu korang, aku ni akak announcement sebenarnya. Aku yang buat announcement di kalangan kita ada rapist. So protect yourself. Kenapa Kak Fin cakap baby salah? I was not. Soalan tu cakap habis salah baby ke? My response was, kalau baby kena rogol salah baby, so perempuan kena rogol salah perempuan. Bukankah kau baru cakap tadi perempuan kena rogol bukan salah perempuan? So macam mana engkau cakap perempuan kena rogol bukan salah perempuan, tapi tiba-tiba kau buat statement baby kena rogol salah baby? Faham tak? Sebab tu kat bawah tak cakap, nak pergi pusing mana kau ni? Faham tak? Kak Fin patut point ni semalam. How can I explain yesterday? Benda yang akan nak sampaikan ni panjang. Stop. Yes or no? Nak explain? Yes or no? Nak explain? Stop. Yes or no? I understand. Yes or no? In Islam, there are some things that you tak boleh nak cakap dengan yes or no. One day I make doa, Allah buka pandangan mata awak one day, InsyaAllah. One day mes ni borak dengan akak. Mungkin akak tak pandai nak explain. So Wandi cakap dengan akak kat muka akak, bagi tahu akak apa yang Wandi nak cakap. Akak still waiting for Wandi ni. Daripada tadi akak nampak Wandi marah-marah ni. Janganlah decline, marilah sini. Wandi cakap macam-macam tadi. Nampak? Sinilah Wandi. Kejap cari balik. Kejap ya. Jangan komen banyak sangat, akak nak klik nanti nama dia hilang.
Meh Wandi. Sebab Wandi fikir akak kata akak salahkan kambing kalau kambing kena rogol. Why? Kenapa pula akak nak salahkan kambing pula? Kejap. Wandi, can you accept? Meh Wandi, accept please. Sebab antara ramai ni, Wandi daripada tadi ni duk menjawab marah-marah, ejek-ejek. So mungkin akak tak sampai mesej akak. So akak nak berborak supaya mana yang tak faham, akak tolong. Yalah. Wandi, tak ada orang marah. Sinilah, accept lah. Nampak tak macam mana bila korang nak gaduh, nak cakap. Lepas tu akak nak defend diri. Korang macam mana? Macam mana? Akak nak tolong ni. This is why yesterday Kak Fin rasa frust. Sebab Kak Fin pakai Quran dan sunnah je point. Tak ada mengikut pendapat saya. Tak boleh dalam agama ni. Dia bukan pendapat kita. Dia tentang apa yang betul, apa yang salah. Itu saja. Okay. Tak apa, nanti insyaAllah bila Wandi dah faham nanti, senang nanti akak borak ya, insyaAllah. Okay, ini dah. Okay, dah. Alright, so insyaAllah ada soalan tak? Nah, kau request sekejap. Kau ambil akak ni, dia live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Nah, nangis kejap, pagi-pagi aku tu? nak pakai headphone ke rupanya? Kejap. Okay, nah. Hoi. Ha, Hai, Assalamualaikum. salam. Ha. Kenapa pagi-pagi duk sedih-sedih lah tu? Bukan sedih, nak buat sharing. Semalam tak sempat, tak dare nak buat sharing semalam. Yelah, macam mana nak sharing semalam? Semalam macam interview Melody. Wartawan datang tanya. So artis pun daripada tahu jawapan yang benar, tapi sebabkan soalan yang menerjah macam tu, jawapan tak apa-apa pun dah bagi. Tu lah, aku minta maaf nak aku gagal semalam. Tak, bukan benda tu. Okay, aku dengar Caprice dia cakap banyak kali dia uncomfortable dengan whatever situation yang dia uncomfortable tu lah. Dan dia tak sedar berapa puluh ribu orang yang uncomfortable dengan situation semalam yang dia create tu. Ramai orang tak comfortable. Dia ingat dia seorang je tak comfortable. And then dia tak bagi kau bercakap tu adalah satu benda yang aku tak agree langsung. Mana adab dia dalam communication? Mana adab dia dalam discussion? Kau faham tak? Aku tunggu live tu sampai habis malam sebab aku nak tahu apa benda ending dia sebenarnya. Kita sebenarnya buang masa semalam. Banyak kali aku cakap suruh stop. Sebab tak perlu pun nak bertegakkan benda ni. Kita tahu kan? Betul. Dia mungkin ada niat dia, yes, betul. Tapi Islam ni always dengan wisdom, dengan knowledge. Kena make sure kita tahu apa kita nak tanya, kita tahu apa kita nak cakap, kita kena tahu apa tujuan kita. Jangan main terjah macam tu. Aku tengok secara general, okay, aku tak letak topik agama Contoh kan, macam kita tengok dulu rancangan Melody ni, dia suka terjah artis tanya. Kalau ada isu, dia akan pergi dekat artis tu. Tanyalah macam-macam. Aku tahu dalam kepala artis tu dia ada jawapan yang benar. Tapi sebabkan soalan tu ditanya, orang yang nak jawab tu pun dah macam tak tahu hujung bakal nak jawab. Dia just jawab je sebab malas nak drag benda tu kan. Dan jawapan yang tak berapa benar tu lah yang dia akan tangkap untuk jadi headline, untuk jadi tajuk dekat dia punya blog social dia tu, whatsoever tu. Dan masyarakat terus anggap artis ni tak benar sebenarnya. Tapi di sebaliknya, realitinya ada kebenaran dia. Tapi benda yang benar ni orang tak nak cari macam tu. Orang nak cari dunia media yang salah. Faham tak?
Ha. Tak apa, jangan kecewa, jangan frust. Benda ni tak ada apa kacau untuk kita. Kita tahu kita kat mana, kita belajar dengan siapa guru kita, tahu. Quran sunnah tu kita selalu kita punya. Terima kasih bos. Nah, thanks. Sayang kau. Aku nak kena basikal ni. Okay. Okay, apa semalam, okay, kau aku tak nak cakap apa. Semalam aku termenung, aku terkeraskan sebab macam aku tahu aku nak jawab tapi semalam aku terlepas. Aku tahu. Sebab aku selalu teman kau pergi session macam-macam dah. Macam orang pergi ajak pergi conference apa kan, yang macam ada discussion, yang siapa-siapalah yang ada invitation, dengan siapa, dengan ustaz tu, ustaz ni, macam-macam orang lah. Tak ada, aku tak pernah tengok session yang macam semalam tu. Tak ada adab aku rasa. Lepas tu macam apa kau punya programnya? Apa yang kau harapkan? Semalam yang buat aku terkemut kat situ pasal soalannya subjektif tapi nak jawapan yes or no. Itu yang buat aku jam gila tau semalam. Yes. Aku nak macam aku tahu. Sebab dia nak tangkap jawapan kau tu untuk buat satu statement. Okay, Fin Jamal cakap macam ni, tak boleh macam ni. Sedangkan jawapan dia panjang, besar, skop dia terlalu besar. Contoh yang dia nak cakap, okay, kau kata kena putuskan yang pergi study group tu untuk elakkan dirogol. Nak jawapan yes or no simple macam tu je. Cannot. Benda tu skop dia besar. Istilah tu belajar dulu. Sekejap, anak aku dah bangun sekejap. Adik. Adik ni. Adik. Dia tak dengar. Take care. Okay guys, alright. Assalamualaikum. Aku dah nangis. Bye. Okay. Sorry.